Plan bagi syarikat kami ialah syarikat kami terdiri daripada 5 orang ahli dan syarikat kami telah memilih satu produk untuk diperkembangkan lagi, iaitu produk aplikasi. Produk ini yang telah kami bina berdasarkan atur cara yang telah kami bahaskan mengenai isu yang boleh dikatakan masalah masyarakat. Masalah yang berkatakan ialah lokasi untuk menetapkan bagi memilih kedai makan yang bersesuaian dengan minat masing-masing. Latar belakang dan profil syarikat kami. Syarikat kami terdiri daripada 5 orang ahli, yang 5 orang ahli kami ini mempunyai latar masing-masing yang berunsurkan keusahawanan. Mulanya syarikat Sederhana STD ataupun boleh disebut sebagai Sederhana Studio. Ini bermula daripada tahun 2020, di mana syarikat kami telah dibicarakan dan dibentuk oleh usahawan yang berkaliber dan integrasi. Seterusnya saya akan bicarakan mengenai logo dan misi visi bagi syarikat kami. Nama syarikat kami ialah Sederhana STD ataupun boleh disebut sebagai Sederhana Studio. Penggunaan nama ini berdasarkan persepsi ahli kumpulan kami yang santai namun berwawasan. Logo syarikat seperti yang dinyatakan di gambar tersebut terdiri dari 2 jenis warna yang dikombinasikan bersama. Warna latar yang digunakan ialah coklat peanut. Warna ini dipilih kerana sifat kepribadian ahli syarikat kami yang semula jadi dan berpegang teguh dengan misi dan visi syarikat kami. Warna kuning yang dipilih pada bahagian teks dalam logo kami iaitu Sederhana STD kerana dari pandangan psikologi, warna kuning dapat merangsang aktiviti fikiran dan mental sejurus dengan jalan cerita penubuhan kami yang santai namun perancangan berjalan lancar. Misi dan visi syarikat kami. Syarikat kami mempunyai misi iaitu menghasilkan produk yang berintegrasi dan bermakna buat masyarakat. Visi kami pula menepati kehendak dan citarasa pelanggan. Sambung part saya. Part saya kat sini kita menceritakan sebagai business model canvas. Kita akan sentuh bahagian business model canvas untuk company saya. Dalam company saya ini kita ada key partners. Key partners kita akan cari YouTuber yang famous, yang boleh review, yang boleh bagi review yang terbaik dekat kedai-kedai makan. Kemudian kita joint venture dengan restoran ataupun kedai-kedai makan yang join, yang ingin letakkan diorang punya kedai makan lokasi diorang dalam KS kita orang. So tidak lupa kepada industri pelancongan. Kemudian dalam key activities kita sebagai penerajuk aplikasi, maksudnya kita tak kisah daripada segi aplikasi apa pun, tapi kita lebih tertumpu kepada review. Kemudian untuk key resources, key resources pula kat sini kita menggunakan modal sendiri. Untuk value proposition kita untuk memudahkan orang dan sebagai pilihan. Sebab apa? Bila diorang nak makan, diorang tak ada pilihan. Diorang just terfikir 1, 2, 3 kedai saja. Tapi kita di sini kita bagi banyak pilihan kepada mereka. Untuk customer relationship pula, kita akan bagi value, bagi point ataupun voucher. Kemudian untuk bahagian channel pula, kita akan iklan dekat bahagian YouTube, Facebook, Google Play, App Store. Kemudian untuk customer segment pula, kita target market kita pelancong asing maupun penduduk di sekitar itu, maksudnya umum. Untuk bahagian revenue streamer pula, kita ada satu produk iaitu produk makan. Makan tu nanti akan diceritakan lah kemudian. Kemudian kita bahagian cost structure pula, kita menggunakan cost bayar YouTube kita sendiri, guna duit kita sendiri, dan cost pembayaran iklan di setiap pengiklanan. Next, untuk carta organisasi, saya sebagai CEO, sebagai Abdul Hanif. Kemudian kita ada di bahagian bawah kat sini kita boleh tengok, kita akan nampak ID sebagai resources manager, and then Siti Hanisa pula sebagai human resources manager. Kita ada marketing manager iaitu Nur Aizah, dan yang terakhir kita ada Nur Kristina, maafkan. Di bahagian conclusion. Bahagian conclusion kat sini yang saya dapat, yang saya dah pelajari pada sini, di sini kita melihat setiap kita mesti kena ada research. Kita nak buat perniagaan, kita kena ada research, kita kena ada target market, kita kena belajar daripada kesilapan pesaing. Kalau pesaing buat cara ini tak betul, kita betulkan dan buat sebagai untuk kita. And then harapan saya projek ini dapat direalisasikan dengan baik. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mempunyai pasukan terbaik yang terdiri daripada orang-orang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai pengalaman dalam melaksanakan aktiviti pemasaran.
syarikat kami juga telah menubuhkan sebuah aplikasi yang sangat berguna bagi semua pengguna yang sedang mencari tempat menjamu selera, restoran ataupun makanan yang unik dan menarik. Kami juga mempunyai pasukan yang menjaga aplikasi ini supaya semua maklum balas dan penambahbaikan bagi aplikasi ini dapat dilaksanakan dengan kadar segera. Aplikasi kami ini juga dilengkapi dengan perkhidmatan e-wallet. Ini adalah untuk memudahkan pelanggan kami untuk membuat pembelian dengan lebih mudah dan cepat tanpa pembelian tunai. Aplikasi kami juga menyediakan platform di mana pelanggan boleh menempah makanan secara cepat seperti yang mereka inginkan, namun mengikut terma dan syarat. Seterusnya, kelemahan iaitu weakness. Aplikasi kami mungkin sama dengan aplikasi yang lain kerana aplikasi kami adalah aplikasi makanan dan terdapat banyak aplikasi makanan yang lain berada di luar sana. Kami telah memastikan aplikasi kami ini adalah aplikasi yang amat berbeza dengan aplikasi yang lain. Tambahan pula, aplikasi kami ini baru ditubuhkan. Oleh itu, aplikasi kami ini masih tidak ramai yang mengetahuinya. Namun, sekiranya ramai pihak lain yang telah mengetahuinya, pasti mereka akan lebih yakin untuk menggunakan aplikasi kami ini. Aplikasi kami mengandungi ciri-ciri seperti lokasi tempat, maklum balas, pemberian kupon, menu yang disediakan oleh setiap restoran yang amat detail mengenainya dan penggunaan e-wallet yang juga disediakan dalam aplikasi kami ini. Seterusnya, peluang iaitu opportunity. Syarikat kami mempunyai peluang yang sangat besar untuk menjadi keutamaan kepada pengguna sebagai tempat atau platform di mana pengguna mampu mencari tempat untuk mencari makanan maupun restoran. Ini mungkin peluang emas bagi syarikat kami untuk bersaing dengan syarikat lain. Oleh itu, bagi memastikan aplikasi syarikat kami ini dikenali oleh ramai pihak, kami menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan maklumat kami, dan platform media sosial merupakan tempat kami untuk memastikan aplikasi kami dikenali oleh pengguna-pengguna yang suka dengan makanan-makanan yang unik, dan bukan itu sahaja, ia juga untuk kegunaan ramai kerana ia tidak terhad kepada penggunaan golongan umur. Seterusnya, ancaman iaitu threat. Ancaman merangkumi apa sahaja yang boleh memberi kesan negatif terhadap perniagaan di luar sana. Setelah seluruh dunia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu MCO untuk mencegah COVID-19 merebak. Namun begitu, syarikat kami tidak mengalami kerugian semasa MCO ini dilaksanakan. Hal ini kerana semua warga di seluruh dunia digalakkan tinggal di rumah. Malah mereka juga digalakkan menggunakan aplikasi makanan untuk membuat pesanan makanan. Oleh itu, aplikasi kami ini telah dikenali ramai dan agak sibuk dalam melayani penggunaan yang semakin ramai menggunakan aplikasi kami ini. Selanjutnya, ia bukanlah ancaman kepada kami, namun kami malah memastikan khidmat kami dan bekalan pesanan yang dipesan mencukupi ataupun tidak bagi memastikan kepuasan penggunaan kami terjaga. Ini adalah halaman pendaftaran kami yang pertama. Pengguna harus mendaftar apabila menekan butang sign up. Boleh juga mendaftar melalui Facebook ataupun Google. Sini juga saya menambahkan logo aplikasi ini iaitu Mak Puan di sini. Lepas tu kami juga letak nama syarikat kami di bawah untuk pengguna tahu yang kita yang bina aplikasi ini. Seterusnya, halaman tengah. Halaman tengah adalah halaman yang mempunyai banyak pilihan tempat makan mengikut kategori untuk pengguna memilih. Kat sini lah contohnya ada Strawberry, budget dengan sport, sweet cheese. Ni adalah home button kami iaitu halaman tengah. Lepas tu search bar ni juga untuk memudahkan pengguna untuk mencari objektif mereka. Location ni pula untuk memudahkan pengguna untuk mencari tempat makan yang berdekatan dengan mereka. Seterusnya, ini adalah muka halaman pilihan restoran. Apabila pengguna telah menekan butang yang dikategorikan, ia akan memanfaatkan beberapa pilihan restoran mengikut kehendak pengguna. Contohnya dia tekan turn of the week, so dia akan keluar macam ni. So dia ada dua perbezaan pandangan iaitu secara grill ataupun secara list. Sekarang ni adalah butang filter. Fungsinya adalah memudahkan pengguna mengikut kehendak secara teliti. So kita ada letak beberapa pilihan secara dalam popularity, rating, cost, distance,
Lepas tu banyak lagi cuisine, star rate, facilities, price range, halal atau non-halal. Okay, seterusnya, profil restoran. Okay, ni apabila pengguna telah tekan butang gambar restoran tersebut, dia akan memaparkan profil restoran dengan maklumat terperinci, nama restoran, star rate dia, description box, macam alamat ke, ada wifi ke. Lepas ni pengguna lain yang pernah review kat restoran ini. Kami juga menyediakan butang Take Me Here, Take Me There yang berbentuk kereta untuk memberi hala kerja pada restoran tersebut. Okay, lepas tu tambahan juga kami letak 3 butang di bawah ini untuk pengguna iaitu share personal review bila pengguna nak buat review. Lepas tu reservation untuk tempahan. Dan yang ketiga, diskaun dan voucher. Kalau pengguna nak dapat diskaun ataupun voucher, boleh je tekan butang sini. Okay, seterusnya, ni adalah muka halaman penambahan di mana kalau pengguna tu nak buat reservation, boleh je tekan butang sebelum ini iaitu make reservation. Okay, kelebihan selain tempahan tempat adalah pengguna dapat membuat pesanan makanan dengan awal ataupun kemudian supaya menjimatkan masa pengguna apabila pengguna sudah sampai ke restoran tersebut. So kat sini lah dia punya untuk awal ataupun lambat order now atau order later. And then butang pay akan menyambung dari My Wallet seperti menggunakan e-wallet. So bila pengguna tu dah daftar semua ni, dia boleh je tekan pay and then dia akan sambung dengan wallet dalam pengguna punya account. Lepas seterusnya adalah muka halaman penilaian di mana pengguna menilai restoran dengan terperinci. Kita dapat 2 kategori untuk menilai, iaitu yang pertama, pengguna dapat menilai persekitaran restoran tersebut. So dia akan letak gambar restoran yang dia pernah pergi, lepas tu tak nama dia, berapa rate dia nak letak dengan description yang dia nak isi. Lepas tu yang kedua ialah dine-in experience di mana pengalaman pengguna makan semasa di sana. So letak nama pengguna tu, makanan dia sedap ke tak, lepas tu rating berapa rate yang dia akan rate dalam restoran ini. Lepas tu nak paling shortcut button adalah sini, My Review. So ni adalah muka halaman My Wallet. Okay, untuk pengguna mengetahui jumlah wang yang berada dalam akaun pengguna tersebut. Okay, tadi wallet tu daripada make reservation terus tekan button pay. Okay, ni dia akan menyambungkan di sini yang My Wallet ni. Okay, contoh ada berapa jumlah kat sini, kad apa yang kita pakai. Okay, fungsi My Wallet ni ialah untuk pengguna membuat transaksi bayaran untuk tempat duduk restoran. Okay, pertama yang butang kad ni adalah menyambungkan maklumat kad bank ke muka halaman untuk menambah nilai di dalam wallet. Contoh dia nak top up dalam RM20, dia just tekan butang kad ni. Okay, diskaun dan voucher ni pula adalah pengguna boleh dapat harga potongan dengan menggunakannya. Okay, kalau pengguna tu nak guna diskaun dan voucher, tekan je sini and then dia tuntut diskaun dan voucher. Lepas tu reward ialah dapat mengetahui senarai ganjaran. Setiap points dan voucher digunakan akan disenarai dalam butang reward selama menggunakan aplikasi ini. Kalau pengguna tu nak tahu berapa voucher dah dia pakai atau sebelum ni pakai yang mana, dia kan just check je dalam butang reward ni, tengok balik macam history. Cuma dia kan tengok balik je apa yang dia dah pernah pakai. Okay, akhir sekali My Points. My Points ni pengguna akan dapat jumlah point untuk mendapatkan sasaran dalam diskaun dan voucher. Okay, sebelum nak tuntut diskaun dan voucher ni, dia kan kumpul dulu points dulu, baru boleh tuntut diskaun dan voucher. Okay, untuk shortcut button pula, kita terus tekan je wallet ini. Okay, seterusnya ni adalah muka halaman profil pengguna. So biasanya macam ni lah, gambar ada, nama. Lepas tu ada 3 tambahan butang yang kami sediakan, iaitu bookmark, my comment dan like. Okay, bookmark ni boleh menanda tempat restoran untuk menunjukkan apabila pengguna ingin ke sana kelak. So contohnya dia nak pergi kat mana-mana kedai, lepas tu dia just simpan dulu baru dia akan check balik. Lepas tu my comment pula adalah pengumpulan komen-komen data yang dia buat dari pengguna. Contohnya dia dah buat banyak komen, dia nak tengok balik betul ke dia komen ke tak. Okay, yang like pula ialah menunjukkan pengguna meminati dengan restoran tersebut. Okay, yang bawah ni pula adalah untuk dia akan mengumpulkan data yang pengguna pernah pergi. Contohnya dia pernah pergi McD, Starbucks, dia terus letak kat sini. Macam history. Okay, untuk shortcut button pula, terus tekan je butang profile ni. Okay, akhir sekali ni adalah muka halaman tetapan kami iaitu settings. Okay, terdapat 6 butang di sini iaitu edit my profile, notification, change my password, help me support, rate app dengan feedback. Okay,
Okay, edit my profile ni macam biasa dengan skinny profile. Dia boleh nak tukar-tukar nama ke gambar ke apa, terus je tekan edit my profile. Notification ni pula ialah peringatan kepada pengguna dengan informasi baru dari aplikasi ni. Contohnya kalau pengguna kena on-kan notification, boleh je tekan butang ni. Okay, change my password ialah mengemas kini dengan kata leluhur mereka. Kalau nak tukar password ke dan lupa ke apa, tekan macam sini. Okay, help support pula ialah boleh menghubung menerusi kumpulan kami jika ada kerosakan aplikasi ni. Contohnya kalau aplikasi ni dah rosak ke atau tengah glitch ke apa, tekan je butang button ni. Okay, Red App pula ialah pengguna memberi penilaian perihal aplikasi melalui application store. Contohnya kalau pengguna suka sangat aplikasi kita orang ni, dia just tekan sini and then dia akan terus connect dengan Google Store ataupun Apple Store. Okay, akhir sekali ialah feedback. Tinjauan bagi pengguna untuk memberi komentar dalam aplikasi ini dengan lebih mendalam. Contohnya kalau pengguna ni nak komen, nak menambahkan baik aplikasi ni ke, ada bagi cadangan ke, kami sentiasa menerima dengan just tekan butang ni. Okay, untuk shortcut button pula, tekan je setting bawah. Aplikasi buatan syarikat Sederhana Studio iaitu Makai merupakan sebuah aplikasi yang menghimpunkan pelbagai restoran-restoran ataupun warung ataupun tempat makan ataupun kafe-kafe yang berada di Malaysia ni mengikut review dan rating yang diberikan oleh para pengguna dan rakyat Malaysia sendiri. Okay, melalui aplikasi ini para pengguna ataupun rakyat yang belum, orang-orang individu-individu lain yang belum menggunakan aplikasi ini tidak perlu lagi nak mencari tempat makan ataupun makanan yang diingini melalui sumber-sumber yang secara berselerak. Contohnya dia nak cari satu jenis makanan tu, dia orang kena cari kat Google, kena cari dekat Facebook, kena cari dekat Twitter, kena cari kat Instagram. So sumber tu adalah berbeza-beza dan sukar untuk disatukan. Jadi susahlah diorang nak cari makanan ataupun tempat makan yang best-best dekat Malaysia ni. Jadi menggunakan aplikasi ini ianya akan memudahkan kerja mereka untuk nak cari tempat makan ataupun restoran-restoran ataupun makanan yang diorang nak tu melalui satu aplikasi sahaja, dan diorang boleh ubah ciri-ciri yang kami tetapkan mengikut apa yang diorang nak. Okay. Kumpulan sasaran bagi aplikasi makan ni adalah terbuka dan tidak terhad kepada satu golongan ataupun satu kumpulan umur sahaja, kerana disebabkan aplikasi makan ni merupakan satu aplikasi makanan. Makanan ni kiranya satu keperluan bagi semua orang, semua individu. Jadi bagi kami ianya kami tidak menghadkan kumpulan sasaran bagi aplikasi ini, kerana semua orang boleh guna. Siapa saja yang nak pakai, nak cari tempat makan ataupun nak cari restoran diorang nak, boleh pakai aplikasi ni. Diorang sama ada orang yang nak pergi, yang nak cari tempat makan masa diorang tengah bercuti, ataupun golongan individu yang suka food hunting. So diorang boleh pakai aplikasi makan ni. Jadi kumpulan sasaran bagi aplikasi makan ni adalah terhad dan tidak terhad dan terbuka kepada semua orang. Seterusnya ialah promosi pemasaran bagi aplikasi makan ni. Kami ada letak 3 jenis promosi pemasaran, iaitu teknologi AI dan Google AdWords. Seterusnya ialah promosi melalui restoran dan promosi digital melalui saluran-saluran media. Promosi yang kami guna menggunakan teknologi AI dan Google AdWords ni, pemasaran dijalankan secara langsung mengikut perilaku pengguna melalui data-data yang ada dalam peranti mereka. Contohnya, contoh kalau ada orang kalau pakai teknologi AI ni, macam Shopee pakai teknologi AI ni, dia kalau kita ada search something dekat Shopee, contoh nak cari rak buku, so nanti dia dah keluar result dia, so kita pun macam oh ok lah, ada lah kan, boleh survey dulu. Kemudian kita buka Instagram, ada iklan rak buku daripada Shopee dekat Instagram kita tu. Jadi kami menggunakan teknologi AI tu, maknanya AI tu dia akan automatically detect apa yang pengguna tu nak cari.
Dan menggunakan Google AdWords ni adalah satu promosi berbayar, di mana kami bayar kepada Google AdWords, Google untuk pakai Google AdWords ni. Google AdWords ni dia akan detect certain keyword yang telah ditetapkan apabila orang tu Google contoh tempat makan di Terengganu. Jadi bila dekat ke result search tu, aplikasi kami akan berada di tempat yang pertama di dalam result search bar tu. Seterusnya, promosi melalui restoran ni ialah mempromosikan aplikasi makan secara terus melalui restoran-restoran yang bekerjasama dengan aplikasi ini untuk memberitahu para pelanggan sedia ada mereka tentang kewujudan aplikasi makan ni. Contohnya macam kalau dekat McD dengan A&W, diorang akan ada dekat hujung receipt tu. Dekat hujung receipt tu dia tulis complete the survey to get a free meal, apa benda macam tu lah. Dia boleh redeem free meal. Jadi untuk aplikasi ni kita orang bercadang untuk letakkan restoran, each restoran akan letak some certain of promotion word dekat hujung receipt diorang. Contoh macam please leave a review for our cafe at Makan app. So dia akan ada QR code, orang boleh untuk at Makan apps for discount berapa persen at next visit ke macam tu lah. So dia akan ada QR code, orang boleh scan QR code tu and install Makan app, and diorang boleh leave a review. Diorang akan dapat point tu dia boleh unlock a certain discount ataupun free meal daripada certain restoran lah. Seterusnya ialah promosi digital melalui saluran-saluran media, contohnya media sosial, internet dan juga televisyen. Promosi digital ni adalah untuk memudahkan kumpulan sasaran kami melihat iklan aplikasi makan ni, kerana berdasarkan laporan digital Malaysia pada tahun 2020, Januari 2020, rakyat Malaysia menggunakan masa sebanyak 2 jam 45 minit untuk media sosial, untuk internet 7 jam 57 minit dan untuk televisyen 2 jam 59 minit. Jadi kami menggunakan benefit dan advantage daripada masa-masa yang telah diorang luangkan pada saluran-saluran media ni untuk mengiklankan aplikasi kami. Contoh macam dekat YouTube ads, ataupun dekat Instagram sponsor ads, ataupun Twitter punya sponsored tweet, and iklan-iklan dekat TV.